Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di jelah pohon cemara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kalimah syurga serta salam wawasan 2020 saya ucapkan buat warga Dewan sekalian. Semoga kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Nur Amira Syazwani binti Sazani selaku pengerusi forum anda pada hari ini akan membincangkan tentang pengurusan sisa pepejal berkesan menjamin kelestarian alam yang abadi. Hadirin, sebelum saya mengupas isu ini dengan lebih lanjut, suka saya untuk menerangkan serba sedikit mengenai sisa pepejal dan juga alam sekitar. Sisa pepejal dapat didefinisikan sebagai lebihan bahan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada pelbagai proses, manakala alam sekitar pula merujuk kepada keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, berdasarkan terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar merujuk kepada perkara yang melingkungi manusia. Namun hadirin, hari ini dunia mula tenggelam di sampah membukit. Daratan dan lautan dikotori sisa buangan. Udara nyaman? Mungkin kita tidak mampu lagi hidup pada masa akan datang. Semua ini kerana tangan-tangan rakus kita lah dan pemikiran-pemikiran kelas ketiga kita lah yang enggan berfikir dan mentafsir. Menurut statistik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dianggarkan hampir 1.5 kilogram sampah dijana setiap hari oleh setiap rakyat Malaysia. Kini, Malaysia berada pada kedudukan yang ke-75 dari segi kebersihan bagi seluruh negara yang terdapat di dunia. Bagi memperbagi kedudukan ini, kebersihan secara menyeluruh terutama di kawasan bandar dan bandaraya perlu dipertingkatkan. Oleh itu, bagi membincangkan isu ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat, pihak penganjur telah menjemput 2 orang ahli panel bagi membincangkan isu ini. Baiklah, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, tampak segak bergaya orangnya, Saudara Muhammad Tafaris Amin bin Taufik selaku ahli panel pertama kita pada hari ini. Dan di sebelah kiri saya pula, tampak pemalu tapi manis orangnya, Saudari Aida Afifah binti Alias selaku ahli panel kedua kita pada hari ini. Hadirin, tanpa membuang masa, suka saya untuk mengajukan soalan kepada ahli panel pertama kita terlebih dahulu. Saudara Tafaris, hari ini negara Malaysia misalnya telah mengalami pelbagai permasalahan yang berpunca daripada sisa pepejal. Oleh itu, apa pandangan saudara mengenai kesan-kesan pengurusan sisa pepejal yang tidak berkesan terhadap negara? Silakan saudara. Terima kasih kepada pengerusi ke atas soalan yang dianjurkan. Isu tersebut merupakan dalam bidang saya, jadi saya harap dapat mengupasnya dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu, saya juga akan memberikan sedikit definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan sisa pepejal? Menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia, sisa pepejal merupakan apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses, iaitu apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak. Atau definisi sisa pepejal apa-apa bahan lain yang mengikut akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain dikehendaki oleh pihak berkuasa supaya dilupuskan, tetapi tidaklah sebagaimana yang dipihakkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 17, kumbahan sebagaimana yang ditakrif dalam Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655, atau sisa radioaktif sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pelaksanaan Tenaga Atom 1984, Akta 304. Ini termasuk sampah sarap, sisa pepejal isi rumah, sisa pepejal import, sisa pepejal komersial, sisa pepejal keinstituan, sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal berdasarian dan sisa pepejal awam. Jadi, persoalannya di sini, apakah pengurusan pepejal yang
tidak berkesan mampu memberi impak sebegitu besar. Ya, pengurusan si pekerja yang gagal dapat memberikan kesan kepada alam sekitar. Malah, tempias tersebut lambat laun terkena juga kepada manusia sendiri. Para hadirin, longgarkan sisa pekerja yang berlebihan mampu menyebabkan pencemaran air dan tanah yang disebabkan berlakunya pengaliran licik di tapak pelupusan. Licik di sini bererti cairan yang menitis atau mengalir dari suatu kawasan pelupusan sisa pekerja, iaitu komposisinya tersisi dari suatu campuran limbah pada suatu tempat pelupusan sisa pekerja bergantung kepada type dan usia limbah. Biasanya terdiri daripada material yang terlarut dan tidak terlarut seperti logam dan toksik. Jelaslah ini akan menyebabkan kehidupan akuatik jika licik disalurkan kepada sungai. Tambah lagi, mampu mencemarkan sumber air kehidupan termasuk binatang dan tumbuhan serta manusia. Kesan yang kedua pula, longgarkan sisa pekerja yang gagal dilupuskan ini akan mampu mencemarkan udara akibat daripada penghasilan dan pembebasan gas metana, iaitu gas yang amat berbahaya kepada kehidupan organik dan mudah terbakar. Gas-gas ini sudah tentu akan mengganggu ekosistem alam sekitar dan memberi impak kepada kesihatan manusia juga. Ini juga melibatkan pencemaran bau yang tidak menyenangkan, di mana akan turut mengganggu penduduk-penduduk yang berada berdekatan dengan tempat pelupusan sisa pekerjaan. Selain itu, jika isu ini tidak dibendung dengan sebaiknya, tempat-tempat pelupusan sisa pekerja akan lebih meningkat dan mempertingkatkan jumlah tapak pelupusan haram. Akhir sekali, peningkatan jumlah tapak pelupusan sisa pekerja ini akan memberi peluang yang besar kepada pembiakan haiwan perosak. Oleh itu, demikian, pertambahan haiwan perosak di sesuatu kawasan akan menyebabkan penyebaran penyakit berbahaya kepada manusia. Sidang hadirin yang dihormati, menyedari hakikat tersebut, siapakah yang sepatutnya dipersalahkan? Saya juga akan menerang sedikit mengenai punca-punca masalah ini berlaku. Pertama, masyarakat setempat menghasilkan sisa pekerja berlebihan. Gaya hidup masyarakat sekarang kurang mesra alam kerana banyak menghasilkan sisa pekerja. Masih ramai pengguna yang kurang peka terhadap isu pencemaran alam sekitar. Selain itu, mungkin berpunca daripada kelalaian pihak atasan dengan menganggap perkara seperti ini adalah remeh. Bak kata pepatah, melepaskan batuk di tangga. Pihak kerajaan ini kurang memberikan perhatian terhadap pengurusan pelupusan sisa pekerja di dalam negara. Sampai di situ saja pengurusan maklumat mengenai pengurusan sisa pekerja ini. Jika dikupaskan lagi, mungkin mengambil masa berjam-jam. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudara Tafaris atas penjelasan yang begitu menarik sebentar tadi. Baiklah, hadirin. Seperti mana kita semua sedia maklum bahawa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, bukan? Oleh itu, Saudari Afifah, apa pandangan saudari mengenai perkara ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi Nur Amirah Syazwani binti Sazali dan juga ahli panel satu iaitu Muhammad Tafaris Amin bin Muhammad Taufik. Jadi langkah pertama adalah kita semula. Seingat saya, falsafah kuno ini sudah lama bertapak di bumi kita, laungan demi laungan digegarkan. Namun, bisikan sautan dilemparkan, kita perlu berubah demi kemaslahatan bersama. Usaha mengundi korporasi alam hijau Perak, Kau Hijau wajar kita hargai. Sistem mata ganjaran kita semula Kau Hijau iaitu AISA telah diperkenalkan hampir di 70 lokasi di seluruh Malaysia. Kesannya, kos pengurusan sisa pekerja pihak berkuasa tempatan di Perak dapat dikurangkan. Sebanyak 60 kg sampah kita semula dikumpulkan dan hampir 200,000 mata ganjaran diberikan beralih berdaftar. Usaha ini pastinya dapat mengurangkan kapasiti sampah dibuang ke tapak pelupusan. Juga perbelanjaan kerajaan dapat dikurangkan.
Hadirin sekalian, kedua, mentaliti masyarakat kita. Saya percaya tidak mudah untuk kita mengubah mentaliti seseorang, bukan? Namun, bagai air titik ke batu, usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat wajar disahut. Pelaksanaan peraturan pengasingan sisa pekerjaan menjadi bukti komitmen pihak kerajaan bagi meningkatkan kesedaran rakyat. Dengan berkiblatkan prinsip 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan. Malah sehingga hari ini juga sebanyak 4,767 kempen kesedaran pengurusan sisa pekerja dilaksanakan. Menurut Dr. Muhammad Fauzi Muhammad Taha, Timbalan Ketua Eksekutif Swakop, sikap rakyat menentukan kejayaan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih. Jika bukan kita, siapakah lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Jangan leka memeluk tubuh, kelak diri dihumban sampah membusuk. Lihat saja ketika memandu di jalan raya, pasti masih ada yang membuang sampah sama ada ketika kenderaan meluncur laju, mahupun berhenti di lampu isyarat. Perkara ini terjadi kerana kurangnya penguatkuasaan undang-undang. Maka, dengan tertubuhnya Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Swakop, sudah pasti kita mampu mengorak langkah dalam menjayakan dasar pengurusan sisa pekerja negara. Baiklah, para hadirin sekalian, ketiga, penswastaan. Malaysia pernah berjaya menjimatkan perbelanjaan melalui kaedah penswastaan pada era pemerintahan fasa pertama. Tun Dr. Mahathir Mohamad suatu ketika dahulu, usaha kerajaan memberi mandat kepada agensi penguatkuasaan dan syarikat-syarikat konsesi perlu dipuaskan. Hari ini, 3 syarikat konsesi telah dipilih oleh pihak kerajaan bagi menguruskan sisa pekerjaan. Alam Flora Sdn Bhd, SWM Environment Sdn Bhd, Environment Idaman Sdn Bhd. Melalui penswastaan ini, perbelanjaan kerajaan dapat menguruskan sisa pekerjaan dapat dikurangkan. Dianggarkan 60% peruntukan kewangan bagi menguruskan sisa pekerjaan disalurkan untuk kutipan dan pengangkutan. Melalui penswastaan ini, perbelanjaan kerajaan dikurangkan. Pelupusan sisa pekerja dioptimumkan, kualiti perkhidmatan ditingkatkan dan akhirnya mengurangkan impak penghasilan sisa pekerja terhadap alam sekitar yang kita cintai. Hadirin sekalian, keempat, teknologi. Dengan langkah ini, penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat kini bukanlah suatu yang aneh. Namun, manusia yang hidup tanpa bantuan teknologi boleh diumpamakan bagai katak di bawah tempurung. Justru, dalam pengurusan sisa pekerjaan hari ini juga, penggunaan teknologi moden dan canggih tidak boleh diketepikan. Pelbagai memorandum persefahaman telah ditandatangani demi kemaslahatan bersama. Memorandum persefahaman antara SW Corp dan City of Kitayushu dari Jepun misalnya memberi nafas baru dalam penggunaan teknologi moden bagi pelupusan sisa pekerjaan. Bukan sahaja Jepun, malah Malaysia turut bekerjasama dengan negara lain seperti Jerman dan demi perkongsian teknologi. Usaha kerajaan ini hadirin bukan adalah untuk mengoptimumkan proses pelupusan. Di samping menjimatkan kos pengurusan sekaligus bagi menjamin kesejahteraan negara. Baiklah, sebelum saya mengingatkan anda, angka ini memerlukan usaha kerjasama antara pelbagai pihak. Oleh itu, marilah bersama-sama kita mengamalkan langkah-langkah ini sebagai persediaan awal dan sebagai satu pemulihan untuk negara kita. Janganlah bersikap melepaskan batuk di tangga kerana sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan kesejahteraan negara bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari atas kupasan ide yang begitu bernas seperti tadi. Hadirin sekalian, demikianlah pandangan-pandangan daripada ahli panel kita pada hari ini. Maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa semua pihak bertungkus lumus dalam memupuk nilai jati diri dan integriti rakyat Malaysia yang tinggi dan bersih. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia perlulah menitik beratkan aspek kebersihan demi kemaslahatan bersama. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap rakyat menentukan kejayaan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih. Jika bukan kita, siapakah lagi? Jika bukan sekarang, bilakah lagi? Jangan leka memeluk tubuh, kelak diri dihumban sampah membusuk. Hadirin,
Setiap kejayaan memerlukan usaha kerana ada peribahasa Cina mengatakan bahawa jika perancangan kita untuk setahun, kita perlu menanam padi. Jika perancangan kita untuk bertahun-tahun, kita perlu menanam pokok. Namun, jika perancangan kita untuk berkurun-kurun, kita perlu mengusahakan kejayaan kerana pengurusan sisa pepejal berkesan menjamin kelestarian alam yang abadi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.